أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشائخنا وللأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى المرحوم فضيلة الشيخ بروفيسور دكتور السيد محمد بن علوي العباس، خصوصا إلى أبويا الشيخ أحمد فهمي زمزام أبو علي البنجر الندوي المالكي رحمه الله تعالى، خصوصا إلى شيوخنا والأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن الله سميع البصير. Alhamdulillah, puja-puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat bertatahkan salam buat junjungan besar kita Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Zuhrina wa Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi mulia ni dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam dewan solat ini, Masjid Nurul Hijrah, Taman Intan Mas, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi tujuan tidak lain tidak bukan membicarakan tentang suatu peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat agung dan sangat penuh dengan keajaiban, iaitulah peristiwa Isra' wal Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang dapat kita sampaikan pada pagi ini adalah hanya sekadar mukhtasar. Apa tu mukhtasar? Ringkasan perjalanan cerita. Kerana kalau kita nak cerita selengkapnya, insya-Allah, kalau takat cerita, minta maaf nak, kalau takat cerita
Kami di pondok semalam pun kita baca Anwarul Bahiyah. Baca saja, bukan syarah pun. Baca saja untuk Isra' 3 jam. Isra' saja 3 jam, insyaAllah. Mi'raj tak masuk lagi. Mi'raj ada 9 tingkat. Besok baru kita sambung Mi'raj pula, insyaAllah ta'ala. Jadi, apa tujuan kita berkumpul pada hari ini? Nak mengambil ibrah daripada perjalanan Nabi SAW ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala ketika Isra' dan Mi'raj. Ibunda, ayahanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi Rasul bagi sekalian manusia dan juga haiwan yang ada di atas muka, sekalian makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Dan Nabi SAW diuji oleh Allah Ta'ala dengan cabaran dakwah, yang mana berhadapan dengan manusia yang degil, berhadapan dengan manusia yang penuh dengan hasad dan dendam. Baginda Nabi SAW berdakwah di Makkatul Mukarramah selama 13 tahun. Kemudian diiringi berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Usaha dakwah Nabi SAW penuh rintangan dan cubaan. Maka kita maklum bahawa baginda SAW berdakwah di Makkah, dan peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku ketika Nabi masih di bumi Makkah. Dalam dakwah Nabi SAW itu ada suatu ketika Nabi SAW diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang amat berat, iaitulah ujian kematian isterinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha al-Kubra, dan juga kehilangan pakciknya iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib Syaibatul Ham. Dan tahun itu dinamakan sebagai tahun duka cita, kerana baginda Nabi SAW kehilangan 2 orang yang tercinta. Dalam tahun duka cita itu tadi, baginda Nabi SAW tak putus asa. Nabi SAW terus melayarkan perjalanan dakwahnya, dan Nabi SAW bercita-cita memperluaskan dakwah untuk manusia semua kenal Allah. Maka apa dibuat oleh Nabi SAW? Setelah ketiadaan Khadijah yang selalu memberi semangat dan memberikan taujihat kepada Nabi, tiada Abu Talib yang sentiasa memberi perlindungan dan menjadi pendukung bagi Nabi SAW. Maka 2 insan istimewa tadi telah meninggalkan Rasulullah SAW. Duka lara hati baginda Nabi. Namun itu tidak menjadi sebab Nabi berputus asa daripada menggapai rahmat Allah. Nabi berhasrat untuk melebarkan dakwah tadi sehingga ke bumi Taif. Bumi Taif ni kalau di Malaysia kita katalah, bagi Saudi ni, bumi Taif ni kalau bagi kita orang Perak ni macam Cameron Highland, insya-Allah. Tempat dia sejuk, insya-Allah. Tempat dia sejuk, tempat dia tadi di atas utara, insya-Allah. Dan Nabi SAW bercita-cita untuk ke sana, dan Nabi pun pergi ke sana. Sebab apa Nabi SAW pergi ke sana? Sebab Nabi SAW ni anak kepada Abdullah. Abdullah ni anak kepada Syaibatul Ham, atau kita kenal dengan nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu bukan namanya Abdul Muttalib. Nama dia ialah Syaibatul Ham. Abdul Muttalib tu hanya gelaran sahaja, insya-Allah. Yang mana bapaknya Hashim. Hashim ni dia ada 2 beradik. Satu nama dia Hashim, satu nama Muttalib. Muttalib ni jadi pembesar di Mekah, sedangkan Hashim jadi pembesar di Madinah, insya-Allah. Atau duduk di Madinah. Apabila Hashim duduk di Madinah, dia berkahwin dengan orang Madinah, dia dapat anak. Anaknya nama Syaibatul Ham. Syaibatul Ham ini tadi kehilangan bapaknya ketika ia masih muda remaja. Masa ketika bapaknya meninggal dunia, Muttalib ni selaku pak saudara rasa bertanggungjawab ke atas anak saudara. Sedangkan dia adalah pembesar Mekah dan dia tidak memiliki anak lelaki. Apa dia buat? Muttalib ni pergi keluar daripada bumi Mekah. Tak ada siapa tahu. Pagi-pagi dia naik unta, dia keluar daripada Mekah. Dia ke mana? Dia pergi ke Yathrib. Dia pergi ke Taibah untuk bertemu dengan keluarganya Hashim tadi, iaitu isteri daripada abang yang meninggal. Dan dia berhasrat untuk mengambil Syaibatul Ham bawa balik. Dia kata sesungguhnya Syaibatul Ham ini ialah anak saudaraku, dan aku bertanggungjawab ke atasnya. Dan pada ketika ini aku berhasrat untuk dia mewarisi kerajaan ataupun mewarisi tampuk pemerintahan di bumi Mekah. Maka ketika itu ibunya mulanya tak
tak nak lepaskan anak. Tak bolehlah, saya tak ada siapa kat sini. Maka didesak oleh Muttalib, aku nak ambil juga anak saudara aku. Maka apa kata mak dia? Tanyalah kepada Syaibatul Ham, kalau dia mau. Maka bila dia tanya kepada Syaibatul Ham, wahai Syaibatul Ham, nak tak ikut pakcik pergi Mekah? Jawabnya nak. Dan dia kata, mak izinkan saya ke Mekah. Maka Syaibatul Ham pun ikutlah Muttalib pergi ke Mekah. Yang mana Muttalib bila keluar pada Mekah tadi, orang tak tahu mana Muttalib pergi. Tahu-tahu Muttalib balik. Bila dia balik masuk ke bumi Mekah, belakang dia ada budak. Jadi apa kata orang Mekah? Oh, si Muttalib keluar pergi beli hamba. Jadi orang pun mengatakan hamba dalam bahasa Arab Abdul. Jadi bila abdu mana hamba. Jadi kata, oh itu dia Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Tabarakallah ta'ala anhu. Ada nama hamba Muttalib daripada Muttalib tadi. Sebenarnya bukan dipanggil Abdul Muttalib tu kerana menghina, tak. Tapi kerana mengingatkan Syaibatul Ham bahawa dia itulah anak orang Madinah yang dibawa datang ke Mekah menjadi pembesar di negeri Mekah. Tabarakallah. Ayah dia, siapa dia? Ayah dia Hashim. Yang mana Hashim ni tadi isterinya bernama Atikah Sulaimaniyah. Atikah Sulaimaniyah ni orang Taif. Tu mak yang tak bagi pergi Mekah tadi tu, dia Atikah Sulaimaniyah. Dia ni ialah orang Taif. Itu sebab Nabi bercita-cita untuk ke Taif. Kerana itu kampung nenek dia. Kita kata nenek Onyang lah kita panggil. Nenek Onyangnya di sana. Jadi makna di Taif tu masih lagi kerabat-kerabat dia. Dia berharap dia dapat pergi menyampaikan dakwah pada saudara-saudaranya di sana. Tapi bila sampai ke Taif, kedatangannya tidak diundang. Dia dipukul dan dipukul hingga berdarah kepalanya, bergarah kakinya hingga memenuhi naal selipanya. InsyaAllah. Penuh capal Nabi. Selipar Nabi bukan macam selipar kita. Selipar kita lepeh, kita pijak apa itu. Selipar Nabi ni dia ada pipi. Selipar orang Arab dia ada pipi. Kerana apa? Takut pasir masuk celah kaki. Kan orang Arab dia duduk padang pasir. Kalau selipar dia lipih macam kita, nanti pasir masuk bawah tapak kaki. Jadi dia macam mangkuk. Selipar tu kaki tu duduk dalam mangkuk. Jadi ketika Nabi SAW betis dia berdarah, darah tu mengalir hingga penuh selipar Nabi dengan darah baginda SAW. Dihalau keluar. Dalam misi dakwah baginda Nabi SAW yang begitu perih, berapa ramai yang masuk Islam? Cuma seorang. Hanya seorang dia masuk Islam. Namanya Addas. InsyaAllah. Namanya Addas An-Ninawa. InsyaAllah. Addas ni siapa dia? Ini pun hamba orang. Ketika mana Addas diperintahkan oleh tuannya supaya memberi anggur kepada Rasulullah. Oh, tuan dia ni orang Mekah. Bila tuan ni orang Mekah, dia tengok Nabi SAW. Ada mak Muhammad tu dah teruk sangat dah ni. Orang Mekah ni dia jutawan, orang kaya. Dia ada tanah di Taif. Ketika dia pergi ke Taif untuk pergi tengok kebun anggur, kebetulan dia nampak Muhammad ada di kebun anggur tu. InsyaAllah. Alamak, ni Muhammad. Dia rasa kesian dengan Nabi Muhammad. Nak nolong tak boleh. Nanti dengar cerita orang Mekah kata aku tolong Muhammad pula. Jadi apa dia buat? Dia suruh hamba dia pergi. Engkau pergi kepada Muhammad, berikan dia semangkuk anggur ni. Maka Nabi pun ambil anggur tadi. Nabi SAW pun makan anggur tadi. Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim. Nabi masuk mulut makan. Addas terkejut. Addas kata, tidak pernah aku dengar satu orang pun daripada bumi Hijaz ni menyebut seperti apa yang disebut oleh engkau. Kata Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, siapa nama engkau? InsyaAllah. Nama saya Addas. InsyaAllah. Engkau daripada mana? InsyaAllah. Kata dia, saya daripada satu kampung namanya Ninawa. Ninawa ni mana? Di Iraq. InsyaAllah. Dia ada satu kampung lagi namanya Nawa. Nawa di Syria. Satu lagi Ninawa. Kalau Nawa di Syria itu sebab ada seorang imam namanya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kampung ni ialah Nawa. Tapi ni Ninawa di Iraq. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, oh, jadi maknanya engkau ni sekampung dengan saudaraku Yunus bin Matta. InsyaAllah. Yunus bin Matta ni siapa? Nabi Yunus yang kena telan dengan ikan nun tadi. InsyaAllah. Berterkejut Addas tadi. Addas kata apa? Sesungguhnya tidak pernah aku dengar daripada bumi Arab ni orang menyebut nama Yunus bin Matta, melainkan orang tu adalah orang daripada Ninawa. InsyaAllah. Siapakah engkau sebenarnya? Kata Addas, sesungguhnya aku ialah saudara bagi Yunus bin Matta, saudara kerasulan. Akulah Muhammad SAW. Ketika itu Ninawa masuk, Addas masuk Islam di depan Nabi SAW. Dah berdarah kaki, berdarah kepala. Zaid bin Harisah pecah kepalanya, dihentak di kayu di orang. InsyaAllah. Ketika Nabi datang ke Taif, semua orang tutup pintu rumah. Tak nak buka pintu rumah. Orang tak nak bagi ihsan pada Nabi. Orang pukul Nabi. Sedangkan Nabi dalam keadaan duka cita.
Ustaz, ini cerita Isra' Mi'raj ke cerita Taif? Zat, ini kita nak mula, kenapa Allah Ta'ala panggil Nabi naik Isra' Mi'raj? Mesti kena cerita dari Taif. Kalau tak cerita dari Taif, cerita tak sempurna. Tabarakallahu ta'ala anhu. Jadi bila ketika Nabi SAW dihentam, dipukul hingga berdarah kepala Zaid bin Harisah, berdarah betis Nabi SAW, ketika itu gegar arasy Allah Ta'ala, turun malaikat hamalah. Ketika itu turun malaikat Jibril. Masya Allah, minta maaf, betul lah, malaikat Jibril turun. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam ke atas kau dan aku sampaikan salam malaikat gunung untuk hempapkan orang-orang Taif. Apa tujuan malaikat gunung nak hempap orang Taif? InsyaAllah tabarakallah ta'ala anu. Tujuan pertama kerana marahnya malaikat tadi untuk tolong Nabi. Nabi aku settlekan dia orang ni, insyaAllah. Yang kedua kerana nak gembirakan hati Nabi. Tapi adakah kegembiraan Nabi seperti itu? Bagus. Hentam dia orang bagi habis. Kalau kita kopi itu gembira kita. Orang buat kita masalah, kita nak senang hati, pukul dia. Bila orang tu kena pukul, seronok pun hati saya. Jadi malaikat ni nak menggembirakan hati Nabi dengan menghancurkan mereka. Nabi tak suka. Bukan tu cara kegembiraan Nabi SAW. Nabi angkat tangan minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang Taif. Barangkali mereka tidak tahu dan mereka tidak mengerti sebab daripada kesalahan tutur bicaraku. Nabi tak kata diorang salah. Nabi kata aku salah. Nabi kata akulah salah kot. Diorang tak faham. Aku nak cakap mungkin perkataanku menyinggung mereka. InsyaAllah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan zuriat orang Taif ni jadi pembela agama. Apa berlaku ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab? 12 panglima perang besar dalam Islam, semuanya anak orang Taif. Tabarakallah. Berkat makbul doa Nabi SAW. Maka ketika itu, bila berdoa pada Allah seperti itu, Allah gembirakan Nabi. Maka gembirakan dengan apa? Dengan panggilan Isra' wal Mi'raj. Itu sebab ulama' kata, seakan Allah menyeru, ya Muhammad, ketika mana semua orang Taif menutup pintu rumahnya daripada didatangi oleh engkau, aku membuka seluruh 7 petala langit punya pintu untuk menyahut kedatangan kau. Ya Muhammad, ketika engkau dihina dan dibaling, dihalau sejauh mungkin oleh mereka, aku datang mendampingi kau. Kau datanglah padaku. Kalau kau datang pada mereka, mereka tak nak terima, mari datang pada aku. Itu Isra' wal Mi'raj Nabi SAW. Ketika mana Allah menggembirakan hati Nabi SAW. Seronok baginda Nabi SAW dipanggil oleh Allah SWT untuk menghadapnya di suatu tingkatan yang tertinggi dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunda yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, Allah Taala menggambarkan kisahnya di dalam satu surah namanya surah Al-Isra'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini baru nak mulai Isra' ni insya-Allah. Tadi itu mukadimah aja insya-Allah. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya sedikit daripada waktu malam, daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, yang kami berkati kelilingnya. Dengan tujuan linuriyahu min ayatina, kerana kami nak tunjukkan kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. InsyaAllah. Ini ayat sebut begitu. Jadi peristiwa Isra' wal Mi'raj Nabi SAW ni suatu cerita yang sangat besar, sangat agung. Yang mana baginda SAW ketika Isra' turun daripada Mi'raj Nabi SAW, waktu inilah Allah Ta'ala memuliakan Sayyidina Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq, iaitu mempercayai cerita Isra' wal Mi'raj. Dia bukan sekadar cerita yang kita dengar dan kita okey, cerita Isra' Nabi naik. Namun tasdikun, kepercayaan dalam hati kita tu masih kata, boleh ke berlaku? Tak. Maka mempercayai ini adalah suatu kewajipan. Itu sebab Allah memulakan ayat tadi dengan kalimat Subhanalladzi. Perkataan Subhanalladzi ni kalau kita mengaji dalam ilmu balaghah, ia dipanggil majaz. Apa tu majaz? Iaitu makna majaz ni, makna majaz ialah perkataan yang pendek tetapi membawa makna yang cukup luas. InsyaAllah. Ayatnya pendek, tetapi Allah Ta'ala nak cerita tu panjang, cerita tu sangat agung, cerita tu sangat hebat. Ketika Allah memperjalankan Muhammad, Allah mulakan dengan Subhanalladzi.
Tetapi ketika Allah jadikan Adam, Allah tak sebut subhanalladzi. Ketika Allah memperjalankan Musa di laut yang terbelah untuk lari daripada kejaran Fir'aun, Allah tak sebut subhanalladzi. Ketika mana Allah yarfa'ul Isa ila sama, Allah angkat Nabi Isa naik ke langit, Allah tak sebut subhanalladzi. Tetapi bila nak cerita pasal Muhammad berjalan Isra' Mi'raj, Allah sebut subhanalladzi. Iaitu Allah puji diri dia sendiri, Maha suci Allah. Padahal tu ayat Quran tu. Ayat Quran ni lah kalamullah, Allah yang sebut. Dan Allah puji diri dia, Maha suci Allah. Mana Allah nak tunjuk kehebatan aku, kehebatan dia. Aku yang jalankan Muhammad, aku yang paling hebat, kata Allah Ta'ala. Kerana peristiwa ni tidak akan berlaku pada mana-mana manusia pun. Illa Muhammad, melainkan kepada Muhammad saja. Maka tu sebab ayat subhanalladzi asra. Masya-Allah. Saya ingat kita kalau nak syarah ayat ni pun 2 jam tak cukup lagi ni, macam Allah Ta'ala ni. Asra, Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan. Ayat tu kena jelas. Kalau kita kata Muhammad yang berjalan pergi Isra' Mi'raj, itu akal kita pun tak terima. Macam mana Muhammad berjalan? Muhammad tu serupa macam kita. Kalau kita ni nak berjalan pergi ke Pekan pun cungap. Contoh Allah. Jalan kaki nak pergi ke Pekan, cungap. Contoh Allah Ta'ala anu. Ini kan dia nak pergi 7 petala langit dalam satu malam. Kalau Muhammad itu yang sendiri berjalan, pada akal kita kata mustahil. Tetapi Allah sebut pada ayat tu subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Beza berjalan dan memperjalankan. Kalaulah Muhammad tu sendiri berjalan, ayat Quran tak bunyi macam tu. Ayat Quran akan bunyi lain. Subhanalladzi sara. Dia kata sara bi Muhammadin ataupun sara bi abdi. Maha suci Allah yang telah berjalanlah seorang hambanya. Ayat akan jadi macam tu. Tapi dia tak jadi macam tu, dia asra, memperjalankan. Ustaz, macam mana nak faham memperjalankan dengan berjalan, Ustaz? Ini kalau kita belajar dalam ilmu bahasa Arab, ilmu PN lah kita panggil saraf. Ilmu sara yasiru saran fahuwa sadirun, ada tasrif kita panggil. Macam ni, pukul 9 tadi saya ada jemputan untuk kuliah Isra' Mi'raj di Taman Intan Mas. Inilah ni sekarang, masya-Allah tabarakallah. Malam tadi saya dah tengok jadual, ini ada kerjaan esok ni. Apa saya buat? Saya pun gosok baju, saya siap. Saya dah gosok jubah, pakai iron, kemudian saya hangerkan, saya gantung. Kemudian saya tidur. Masa saya tidur tu, rupa-rupanya baju saya dipanjat oleh seekor semut. InsyaAllah. Semut panjat, dia masuk dalam poket saya. Subhanallah ta'ala. Bila dia masuk dalam poket, besok pagi, lepas main subuh, saya sarung jubah saya balik. Kemudian saya start kereta, saya bergerak pergi. Perjalanan pun pergi sampai ke majlis. Bila sampai ke majlis, semut tu masih dalam poket lagi. Semut tu keluar kepala, tengok je. Oh, ramainya orang, kata Nabi sallallahu ta'ala anhu. Oh, kemudian semut tu pula dengar kuliah sampai habis. Lepas tu barangkali kejap lagi saya ke sana kemari, saya balik ke Pulau Tanjung Malim. Subhanallah ta'ala anhu. Sampai di Tanjung Malim, selesai kerja, saya buka jubah, saya gantung. So, ataupun mungkin dia masuk dalam bakui, insya-Allah. Semut dia ada dalam poket saya tadi pun keluar balik. Bila keluar semut tadi, dia pergi dekat gerombolan sarang semut tadi. InsyaAllah. Dia berkata ketua semut, ke mana? Kau tak nampak tadi? Cari makanan kat mana? Oh, tadi saya pergi Teluk Intan. InsyaAllah. Kata semut tu, saya pergi Teluk Intan. InsyaAllah. Kata semut lain, bila kau pergi Teluk Intan ni? InsyaAllah. Rasa macam nampak semalam. Tadi pukul 8, pukul 7 tadi saya bertolak. Lepas tu 10 pagi dia kat sini balik. InsyaAllah. Pukul 12 dah ada kat sini. Ya. Mustahil, kata semut tadi. Mustahil. Kita ni geng-geng semut, kalau daripada Tanjung Malim nak sampai ke Sungkai pun 3 tahun setengah kalau jalan kaki. Kau kata 3 jam kau pergi Teluk Intan, lepas tu kau boleh tengok ada kuliah, lepas tu kamu boleh berjalan lagi, balik lagi, sekarang ada kat sini. Maka ketika tu kita kata, betul lah kalau semut tadi berjalan, dia memang tak boleh buat benda tu. Tapi apa berlaku pada semut? Dia diperjalankan. Saya yang bawa semut tadi, insya-Allah. Jadi begitulah perumpamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata Muhammad tu berjalan, maka kalau kita fikir akal logik kita takkan dapat capai kata putus. Macam mana Muhammad tu berjalan? Tapi Muhammad tu diperjalankan. Dibawa burak Nabi SAW dalam kitab Anwarul Bahiyah min Isra' wal Mi'rajul Khairul Bariyah. Diceritakan ketika Nabi naik burak, pedati kakinya tu dijaga oleh Jibril. Sedangkan tali pemegang burak tadi dijaga oleh Mikael. Muhammad buat apa? Bukan Muhammad pergi bawa burak, tak.
Muhammad dia duduk di belakang saja, dia hanya diperjalankan. Subhanallah taala anhu. Muhammad diperjalankan pada ketika itu. Maka Muhammad hanya menikmati pemandangan-pemandangan, dia tengok pemandangan, mana tak faham, Jibril kenapa tu? Kalau dia mengawal, dia tak sempat nak tengok. Kuda jalan depan. Nak noleh-noleh tak dan. Subhanallah taala, kerana dia diperjalankan. Itu sebab kita kena faham subhanalladzi asra, Muhammad tu diperjalankan. Maka bila diperjalankan, keselamatannya ditanggung. Keselamatannya tadi dalam keadaan terpelihara. Macam semut tadi, kalau saya jatuh pun semut tadi maintain dalam poket saya dalam keadaan selamat. Subhanallah taala. Maka Muhammad itu selamat di perjalanannya, insya-Allah. Baik, ibu-ibu rahmatullah taala, macam mana permulaan Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di antara Hamzah dan juga Ja'far bin Abi Talib. Mana ni tengah tidur bertiga. Hamzah di sebelah kanan, Ja'far di sebelah kiri, Nabi kat tengah-tengah, insya-Allah. Maka ketika itu disebutkan dalam riwayat, terbukalah bumbung rumah Ummu Hani, insya-Allah. Nabi waktu itu tidur di rumah sepupunya namanya Ummu Hani bin Abi Talib, insya-Allah. Di rumah adiknya ataupun saudara perempuannya Ja'far tadi, iaitu anak Abu Talib. Anak Abu Talib ni dengan Rasulullah SAW dah macam adik-beradik. Kerana Abu Talib kan membela Rasulullah daripada kecil. Maka ketika sedang dia tidur di dalam rumah Ummu Hani, ketika itu dia dapati bumbung rumah Ummu Hani terbuka, insya-Allah. Usahlah bayang macam bumbung rumah kita, insya-Allah. Umat Arab waktu tu bumbungnya pelepah korma je. Mana tersingkap pelepah korma tu tadi. Nabi nampak Sayyidina Jibril alaihi wassalatu wassalam dengan Sayyidina Mikail, iaitu malaikat Mikail dan Israfil, turun pada ketika itu ambil Nabi SAW. Bila dia ambil Nabi, dia angkat Nabi SAW keluar daripada bumbung tadi, insya-Allah tabarakallah. Lalu dibawa ke mana? Bawa ke perigi Zamzam. Zamzam, insya-Allah tabarakallah taala anhu. Maka dibelah dada Nabi SAW. Di mana Nabi dibelah? Iaitu bermula daripada lengkungan bulat kat bawah tengkuk kita ni. Sini kan ada bulat ni yang ada rongga bulat. Di situ mula Jibril membelah sampai dada Nabi SAW, sampai ke pusat. Dibelah dada Nabi SAW kali yang kedua. Kali pertama Nabi dibelah di perkampungan Bani Sa'ad. Ketika tu dibelah oleh Halimatus Sa'diyah. Masya-Allah. Ketika tu kata Muhammad diganggu oleh jin, dihantar balik pada Aminah. Aminah kata tak adalah Muhammad diganggu, kau ambil balik bela. Subhanallah taala. Ni kali kedua Nabi dibelah dadanya. Saat ketika itu baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikeluarkan hatinya. Ada orang cakap keluar hati, dibersihkan daripada kekotoran-kekotoran dan tempat-tempat hinggap syaitan. Maka kita perbetulkan di sini perkataan tadi. Tiadalah hasad dan buruknya perangai Nabi daripada hati. Adapun menyuci hati itu sekadar ma'budah ataupun sebagai ta'abbud, tanda keabdian atas perintah Allah saja, insya-Allah. Hati Nabi hati yang paling bersih. Hati Nabi adalah hati yang paling jernih, hati yang paling rendah tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembersihan itu sebagai simbolik untuk melaksanakan suatu perjalanan. Sebagai adat kata orang ataupun perjalanan tadi ada tertibnya. Kita pun percaya kalau seseorang nak jadi sultan di negeri Perak, mesti meranduk 7 sungai. 7 sungai di negeri Perak kena randuk, ambil 7 tempayan air dari 7 sungai, malam bersiram tabal jin, kita panggil, masya-Allah. Kalau tak tabal tak boleh jadi raja ke kata kita? Dinamakan istiadat, insya-Allah tabarakallah taala. Jadi ketika Nabi nak naik juga ada tata tertibnya. Dibelah dada Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam daripada talam yang diperbuat daripada emas. Cuci dada Nabi SAW. Bukan sebab nak jadi baik. Kalau belah dada cuci sebab jadi baik, senang. Kerajaan jangan buat hospital. Kerajaan jangan buat penjara. Kerajaan buat hospital. Allah. Dapat tangkap penyamun, buat pergi hospital, belah dada dia, cuci jantung, dia jadi baik balik. InsyaAllah. Dapat tangkap perampok, ambil nama Allah SWT, pembunuh, datang hospital, belah dada, cuci jantung dia, dia jadi baik balik. Bukan sebab dengan cuci jantung orang jadi baik. Subhanallah ta'ala anu. Jadi maka ketika itu hanya simbolik kepada perjalanan Nabi SAW. Nabi dibelah dadanya dan Nabi diangkat Isra' wal Mi'raj secara nyata. Ketika Nabi menceritakan tentang pembelahan dada, Nabi buka jubah dia, tunduk pada sahabat. Ni bekas. Ada bekas bedah lagi. Ustaz, dengar cerita bedah ni dah selalu dah Ustaz.
Pakai apa Nabi kena bedah tu? InsyaAllah. Kapak ke, pisau ke, gunting ke, masya-Allah tabarakallah ta'ala. Nabi SAW dibedah dengan cahaya, iaitu laser. Hari ni baru kita jumpa, oh iyalah boleh bedah pakai cahaya. Kalau cerita tahun 70 dulu, bedah pakai cahaya, khabar dia orang tu mengarut cahaya apa, dibedah guna cahaya, mana maunya. Tapi bila masuk tahun 2000, nampak laser boleh membelah dada. Nabi dah dibedah dengan laser dulu. Pada 1400 tahun yang dahulu. InsyaAllah. Macam mana? Dengan tangan Sayyidina Jibril. Jibril celup tangannya, dia tariknya tangan Jibril tadi. Jibril itu daripada cahaya. Subhanallah. Dan cahayalah yang telah membelah dada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Waktu pembedahan tu, Jibril menjadi doktor operasi, Mikael dan Israfil jadi tukang angkat barang. Bawa sini air, dia bawa air cuci. Bagi itu, malaikat ni buat pembedahan pada Rasulullah SAW, insya-Allah. Maka bersih hati Nabi dibangkitkan. Itu sebab bila disambung balik, boleh sambung dada Nabi SAW. Subhanallah ta'ala anhu. Maka dibawalah Nabi SAW naik kata burak, insya-Allah. Kalau kita nak cerita burak lagi kan tambah sejam lagi, insya-Allah. Masa nak memilih burak tu pun burak yang dipilih, bukan sebarang burak. Okay, ambil burak bawa Nabi, tak boleh. Kalaulah kata burak ni ialah binatang berkumpulan, dia macam rusa, macam kambing, di sekumpulan. Kalau kata ambil kambing itu, bawa burak yang itu, bawa Rasulullah. Masalahnya burak ni ialah binatang yang boleh bercakap. Dia boleh bercakap, dia binatang syurga. Bila dia bercakap, kan kawan ni dibawa, kata, kenapa tak bawa saya? Kata burak yang lain, saya pun nak bawa Nabi. Takkan burak tu je bawa Nabi, masya-Allah. Jadi nak memilih burak pun ada kaedahnya. Iaitu kalau kita sebut sebagai ringkasannya, burak yang dipilih itu ialah burak yang sangat mencintai Rasulullah. Dia ada rasa rindu pada Rasulullah, dia dipilih oleh Jibril untuk bawa Rasulullah kerana dia berkeinginan jumpa dengan Rasulullah SAW. Itu dan cerita panjang lagi lah cerita burak. Adapun kita tahu bahawa tunggangan yang ditunggang oleh Rasulullah adalah burak. Burak ni dia besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada kuda. Nabi naik burak tu, dan burak ni ada sayap di punggungnya. Subhanallah ta'ala anhu. Jadi ketika mana selesai bedah, nak dibawanya Rasulullah SAW naik atas burak ni dia ada action. Subhanallah ta'ala anhu. Ada cerita action, dia pun tunjuk kemahiran dia, boleh bergerak-gerak, boleh lari, dia meronta-ronta di situ, dia menunjukkan yang dia tu boleh bergerak, boleh buat itu, boleh buat ini. Maka kata Sayyidina Jibril, ya burak, apakah tiada rasa malu bagi engkau di depan baginda sallallahu alaihi wasallam berkelakuan seperti itu? Menunjuk-nunjuk hebat depan Rasulullah SAW. Maka dipegang kepala burak oleh Jibril. Jibril pegang kepala burak. Uskut ya burak, diam burak. Depan kau ni adalah Rasulullah, iaitu makhluk Tuhan yang paling mulia. Tiada mana yang dapat mencapai kemuliaan dia, insya-Allah. Maka ketika itu dalam kitab Anwarul Bahiyah kata, berpeluh-peluh burak ketika itu. Seram dia, ya Allah, salah orang lah aku nak nunjuk nak aksen, insya-Allah ta'ala. Aksen salah orang, insya-Allah. Maka Nabi pun duduk di atas belakang burak. Maka bila duduk di atas belakang burak, menjadi takutlah burak tadi. Dah mula nervous, insya-Allah. Tadi tak tahu, ingatkan ke kawan, rupa Sultan anu. Dia naik lift sama-sama ataupun duduk makan sama-sama. Dari mana ni? Saya daripada Kuala Kangsar, kata Nabi sallallahu. Oh, itu je makan. Ini ambil lah ni. Tiba-tiba ada orang, ampun tuanku nak makan apa? Tuanku ke ni, ya Allah. Udah ralat kawan. Macam tu lah burak. Mulanya dia ingat dia orang biasa je, sebab burak ni bukan hanya pernah ditunggang oleh Nabi Muhammad. Nabi-Nabi lain pun pernah menunggang burak. Antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah Ta'ala burak untuk dia bergerak daripada Palestin ke Mekah untuk tengok anaknya Ismail, insya-Allah. Jadi dia boleh bergerak daripada Palestin ke Mekah, Palestin. Itu Nabi Ibrahim, Allah beri kepada dia burak. InsyaAllah salah satu kelebihan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi dia nak tunjuk action lah, agaknya burak tu, rupa yang ada depan dia tu lebih mulia dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, insya-Allah. Maka Muhammad pun diperjalankan. Mana Isra' Nabi SAW? Isra' ni apa dia sebelum kita jauh? Isra' ni ialah perjalanan Nabi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan melintang kita panggil. Mekah, Masjidil Aqsa, itu melintang. Sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Mustawa, iaitu naik ke tingkatan yang tertinggi sekali. Mustawa ni atas Sidratul Muntaha. Nama tempat tu Mustawa. Perjalanan tadi naik ke atas itu namanya Mi'raj. Masyaallah.
Jadi kita kalau topik kita Isra' Mi'raj, dua-dua kena cerita. Kata barakallahu ta'ala anu. Sebab saya kata nak cerita Isra' pun 3 jam perlu baca Isra' Mi'raj ni. Isra' saja, masya-Allah. Adapun kita nak ambil ibrah. Nabi SAW daripada selesai di belah dadanya, naik ke atas Buraq. Mana tempat Nabi SAW pergi pertama? Buraq melangkah. Macam mana cara Buraq melangkah? Buraq ni dia akan membayangkan tempat dia nak pergi, cuk dia langkah sampai. Kata barakallahu ta'ala. Tu Buraq. Maka ketika dapat arahan, tempat pertama Buraq dipergi adalah nama tempat tu Taibah. Taibah yang hari ini kita panggil namanya Madinah. Nabi pergi Madinah dahulu, insya-Allah. Bila Nabi SAW sampai ke Madinah, kata Sayyidina Jibril, "Ya Muhammad, turunlah, inzil. Turunlah daripada Buraq dan dirikan sembahyang di sini." Sedangkan Muhammad ni nak ambil perintah sembahyang, dia telah diperintahkan sembahyang sebelum sampai. Turun dan sembahyang di sini. Maka dengan senang hati Nabi turun, Nabi pun solatlah 2 rakaat di situ, insya-Allah. Di situ Nabi SAW solat, dan ketika Nabi SAW naik kembali Buraq dan bergerak. Ketika bergerak Nabi SAW, Jibril tanya pada Rasulullah, "Ya Muhammad, tahukah engkau di mana tempat engkau solat tadi?" Kata Rasulullah, "Aku tak tahu ya Jibril." "Ya Muhammad, itulah namanya Taibah." Kata Jibril, "Ya Muhammad, itulah Taibah, yang mana disitulah dakwahmu akan berkembang dan disitulah tanah perkuburanmu." Itu Nabi solat atas tanah perkuburan dia, yang kita panggil pada hari ini dengan nama Raudatun Nabi SAW. Sebab Nabi sembahyang di Raudah. Orang pertama yang sembahyang di Raudah ialah Rasulullah SAW. Sebelum Masjid Nabawi itu siap lagi. Masjid Nabawi tak buat lagi. Sebab Masjid Nabawi ini buat lepas Nabi dah berhijrah. Nabi beli tanah tadi, baru Nabi buat masjid. Itu tanah tu tanah siapa? Dipanggil tanah fida ataupun tanah anak yatim. 2 orang anak yatim yang telah kehilangan mak dan bapak, lalu Nabi beli tanah tu daripada anak yatim tersebut. Maka terbinalah Masjid Nabawi itu sehingga ke hari ini, insya-Allah. Di tempat yang paling mulia di Taibah tu di mana? Iaitu di Raudatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situ Nabi pernah sembahyang dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ada orang kata kita nak pergi Palestin Ustaz, tengok Rasulullah tambat Buraq dan sebagainya. Di Raudah pun Nabi pernah menambat Buraq. Ya Allah. Cuma perbezaan dia, Buraq tadi tidak diikat sebagaimana ikat di Palestin. Ini diturun saja dan Nabi solat. Berarti Buraq pun pernah berhenti di Raudah. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Iaitu di Madinatul Nabi. Kata Jibril, "Ya Muhammad, disitulah tanah perkuburanmu nanti. InsyaAllah. Kamu akan mati di situ. InsyaAllah." Maka pada saat ketika itu apa yang berlaku dalam pengajaran ini? Barang pertama orang nak menghadap Allah Ta'ala, diingatkan tentang kematiannya. InsyaAllah. Ingat mati. Seorang kata nak syurga, seorang kata nakkan nikmat, seorang kata nak mendapat ganjaran di sisi Allah, seorang kata nak bertemu Allah. Syaratnya tak ada lain, mati. InsyaAllah. Itu sebab ayat Quran mengatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allazi, dialah Allah yang khalaqa, telah menjadikan, telah menciptakan mauta, kematian, wal haya, dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, menjadi bala atau menjadi ujian kepada kamu. Kenapa? Kerana nak tahu ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. InsyaAllah. Itu baru perjalanan, baru gerak. Nak cerita baru gerak Madinah dah sejam dah. Cerita barakallahu ta'ala, masya-Allah. Sampai di Madinah Nabi solat, dan ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam diingatkan tentang kematiannya. Begitulah kita ketika kita sedang mendekat kepada Allah Taala, yang kita sentiasa ingat ialah kematian. Orang Islam tidak boleh takut pada kematian. Kematian pasti akan berlaku. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, kematian itulah umpama anak panah yang telah dilepaskan daripada busurnya, menanti waktu untuk sampai kepada destinasi sahaja. Begitulah kematian dalam kehidupan kita. Ustaz, jadi apa? Orang Islam tak takut mati, orang Islam takut apa? Orang Islam takut bekal tak cukup nak bawa mati. Yang itu. Bukan kita takut mati. Mati itu pasti. Bila-bila akan berlaku mati. Cuma kekhawatiran kita, iaitulah kita takut bekal yang nak bawa tak cukup. Bekalan tak banyak. Yang takut mati ni siapa? Orang-orang munafik. Iaitu mereka ada penyakit hadharal maut dalam surah Al-Baqarah. Tak?
pada surah Al-Baqarah dalam ayat yang 10 ayat yang awal dia ceritakan mereka absarahum, meletakkan tangan mereka dalam pendengaran mereka, mereka tutup mata, tak nak dengar ayat Quran, tak nak tengok Muhammad. Kenapa? Hadaral maut, kerana takut kematian. Subhanallah taala anu. Dan penyakit yang akan menimpa umat akhir zaman, apa dia penyakit dia, kata Nabi SAW? Penyakit umatku akan ditimpa dengan penyakit wahan. Apa tu wahan? Wahan itu ialah hubbud dunya wa karahatil maut, cinta dunia, takut mati. Kenapa takut mati? Ustaz, pencen baru nak dapat. KWSP baru dapat keluar. Saya baru rasa renovate dapur sebulan baru, insyaAllah. Takkan nak mati, bagilah peluang sikit lagi. Dia takut mati kerana meninggalkan dunianya. Jadi pada pandangan matanya dunia tu indah. Itu sebab dalam Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW disapa oleh satu wanita yang tua. Mulanya disapa oleh wanita muda yang sangat cantik, menggoda, agak seksi kita kata, Masya Allah. Melambai-lambai memanggil Nabi SAW, menggoda Nabi. Ketika Nabi memandang, lalu kata Jibril, abaikan ya Muhammad. Abaikan. Maka kata Rasulullah pada Jibril, ya Jibril, siapa tu? Kata Sayyidina Jibril alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, itulah dunia. Seandainya engkau pergi menyahut panggilannya, engkau datang kepadanya, nescaya ketika itu engkau akan engkau dan umatmu akan dijadikan oleh Allah hati dipenuhi dengan dunia, insya-Allah. Nabi tak begitu sebab alhamdulillah, kerana itu kita masih lagi dapat bezakan akhirat dan dunia. Dunia datang sekali, tak, dua kali. Dalam Isra', peristiwa Isra' ni bukan Mi'raj, Isra', dunia datang dua kali pada Nabi. Pertama dia datang bentuk seksi dan cantik, dia goda kita dengan kecantikan. Yang kedua dia datang dalam bentuk orang yang cukup tua, orang yang tak larat. Nampak Nabi naik burak, dia lambai, Muhammad, mari Muhammad, tolonglah. Nabi mula rasa kesian dengan orang tua. Tadi orang muda bolehlah tepih lagi, Nabi ni Masya Allah. Ni orang tua, Nabi nak pergi. Nabi kata, jangan ya Muhammad. Kenapa ya Jibril? Itu juga dunia, Masya Allah. Itulah rupa dunia pada saat ini. Dia sudah tua, dia sudah nazak, tapi dia mengharapkan engkau datang kepadanya. Subhanallah ta'ala, insya-Allah. Dia dah tua dah bumi ni. Juta tahun dah Allah jadikan alam ni, subhanallah ta'ala. Maka dia melambai-lambai memanggil engkau, wahai Muhammad. Diuji kita dengan dunia tu tadi. Maka itu sebab perjalanan pertama sampai ke Madinah, Allah cerita tempat mati Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyambung perjalanan. Ke mana Nabi pergi? Iaitu Nabi pergi ke Jabal Tursaina. Kita panggil Bukit Tursina lah. Boleh panggil dengan nama Tursina atau Tursaina. Dua-dua boleh disebut. Di mana dia? Dia ada di Mesir. Di Bukit Tursina ni ada di Sinai, insyaAllah. Jadi bila Nabi SAW sampai, mana perjalanan dah keluar Madinah dah. Keluar Madinah dia dah sampai ke Mesir, insyaAllah. Mesir juga tempat persinggahan Rasulullah SAW. Ketika itu disuruh oleh Jibril, yang Muhammad turun, dirikan sembahyang di sini. Ada sebatang pokok dekat situ, kau sembahyang di situ. Maka Nabi Muhammad pun solat 2 rakaat dengan senang hati di situ. Maka saat itu apa berlaku? Selesai sembahyang, Nabi naik balik atas burak. Bila naik semula atas burak nak memulakan perjalanan, ketika di perjalanan Muhammad ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, apakah tuan tahu di mana tuan sembahyang tadi? Saya tak tahu, wahai Jibril. Itulah Jabal Tursaina, dan pohon itu ialah pohon tempat Nabi Musa bersandar. Nabi Musa bersandar di situ. Ketika itu, masyaallah barakallahu taala anhu. Maka itulah itulah Jabal Tursaina, tempat Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Ketika Musa jadi rasul di Jabal Tursaina. Kemudian mereka meneruskan perjalanan pergi mana? Ke tempat yang ketiga, nama dia Madian. Sampai di Madian, ini baru cerita bawah pokok tadi, minta maaf pembetulan. Sampai di pokok, Nabi Muhammad disuruh untuk solat di bawah pohon tersebut. Solat juga 2 rakaat. Ini kita speed laju sikit lah, masya-Allah. Solat juga 2 rakaat. Bila solat 2 rakaat di situ, baginda sallallahu alaihi wasallam selesai, naik balik burak. Ditanya Jibril, ya Muhammad, tahukah engkau di mana engkau naik, engkau solat tadi? Tak tahu ya Jibril, di mana? Itulah Madian, Syajaratul Madian, iaitu pohon yang ada di Madian. Di mana di pohon itulah Nabi Musa bersandar ketika ia selesai daripada merentasi laut dikejar oleh Fir'aun. Ketika Allah selamatkan dia, dia bersandar di pohon tadi. Alhamdulillah. Tempat di mana Musa memuji Allah Ta'ala. Subhanallah Ta'ala anu. Maka selesai itu mereka singgah ke suatu tempat lagi, di mana namanya Baitul Ham, insya-Allah.
Baitul Laham yang ini disebut dalam orang masyarakat Kristian mengatakan Bethlehem, insya-Allah. Bethlehem. Bethlehem pada mereka ada dua maksud. Bethlehem pertama tempat lahir Nabi Musa. Bethlehem kedua pada ajaran Kristian mengatakan itu sebagai alam barzah. Subhanallah taala. Pada mereka alam barzah Bethlehem. Nanti aku pukul kau pergi ke Bethlehem, kata dia. Alam barzah maksud dia, insya-Allah. Adapun dalam Islam kita panggil tempat tu Baitul Laham, insya-Allah. Baitul Laham maknanya rumah daging, insya-Allah. Bait rumah, laham daging, insya-Allah. Kenapa tempat tu nama Baitul Laham? Kenapa apa yang ada pada Baitul Laham kenapa kena singgah di Baitul Laham? Kerana di Baitul Laham itulah tempat Nabi Isa diberanakkan oleh Maryam, insya-Allah. Maryam beranak di Baitul Laham. Baitul Laham ni dia jauh sikit daripada Masjid Al-Aqsa, bukan dekat dengan Masjid Al-Aqsa, agak jauh. Dia ada satu lagi namanya kota Bet Elut, insya-Allah. Bet Elut masih juga di Palestin juga, masih lagi dalam tanah Palestin. Walaupun tanah tu digezetkan sebagai Israel, kita tak ada nyebut Israel. Itu hak milik Palestin. Dan dia akan kembali menjadi nama Palestin. Hadis sebut kopi itu. Nama kota tu Bet Elut. Satu tempat Bet Elut. Bet Elut inilah tempat mana Dajjal ditikam oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan tempat untuk Dajjal dibunuh pun memang dah ada. Dah siap dah satu bangunan, ada kubah, tengah highway. Ni lalu kanan jalan, kanan jalan, kiri pun jalan. Jalan macam highway, tapi tengah-tengah divider tu ada satu bangunan macam masjid, dipanggil Bet Elut, insya-Allah. Kota Bet Elut, insya-Allah. Tempat Nabi Allah Isa akan membunuh Dajjal. Diceritakan. Tapi Muhammad tak pergi situ. Nabi Muhammad dia pergi mana? Nabi Muhammad dia pergi kota Bethlehem, iaitu Baitul Laham. Dan dia sembahyang di situ 2 rakaat. Selesai solat di kota Baitul Laham, maka naik balik burak. Jibril tanya Muhammad, tahukah kamu di mana kamu sembahyang tadi? Tak tahu ya Jibril. Itulah kota Baitul Laham, di mana tempat Isa bin Maryam dilahirkan oleh ibunya dan tempat pertama Nabi Isa bercakap. Nabi Isa dia lepas beranak jadi boleh bercakap dah. Nabi Musa ni di antara orang yang Nabi Isa ni antara orang dipilih oleh Allah Taala boleh bercakap ketika kecilnya, kerana dia membela ibunya yang dituduh berzina, insya-Allah. Ketika lahir anak Isa, ketika tu orang-orang Bani Israel kata, "Oh, Maryam ni berzina dapat anak." Nama dia wanita suci, duduk dalam mihrab Zakaria, rupanya dapat anak, masya-Allah. Maka ketika itu Isa pun berkata-kata membelakan ibunya, insya-Allah. Waktu tu senyaplah sekalian orang Bani Israel terhadap Isa, terhadap Maryam, wanita suci, insya-Allah. Maka Nabi SAW pun menerus perjalanan. Dalam menerus perjalanan inilah Nabi menyaksikan 11 perkara. Subhanallah taala. 11 perkara Ustaz. Subhanallah taala anu. Lama lagi lah nak habis Ustaz. Ya belum sampai Masjid Al-Aqsa ni. Sebab kata ini cerita aja belum sampai Masjid Al-Aqsa. Subhanallah taala anu. Makna belum sempurna Isra'. Belum sempurna Isra' tu tadi. Bila Nabi SAW berjalan, Tabarakallah Ta'ala, Nabi dah tengok tempat lahir orang. Mula Nabi SAW pergi mana? Tempat dia akan dimatikan. Yang kedua, dia pergi tempat Nabi Musa diangkat jadi Rasul. Ketiga, dia pergi tempat Nabi Musa bersyukur pada Allah Ta'ala di atas penyelamatan dia. Yang keempat, dia pergi tempat Nabi Isa dilahirkan. Ini 4 simbolik perjalanan Nabi SAW. Tempat dia akan mati, tempat Isa lahir, dan Isa akan dikembalikan. Isa dia akan datang lagi pada akhir zaman menjadi umat Nabi SAW. Musa 2 kali, tempat Musa jadi Rasul, tempat Musa berehat dengan bersyukur pada Allah, kerana nanti Musa jadi orang tengah yang menahan dia ketika dia mendapat wahyu, suruh 50 waktu sembahyang, turun Musa, jumpa Musa, jumpa Musa. Kenapa tak jumpa Nabi lain? Seakan-akan cerita Isra' Mi'raj ni cerita 2 Nabi je. Cerita Muhammad dan Musa. Seakan-akan seperti itu. Kerana hampir rentetan cerita Isra' Mi'raj mesti ada Nabi Musa. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berjalan, dia nampak pandangan dia yang pertama. Apa pandangan pertamanya? Dia melihat, saya ringkaskanlah ni. Barangkali minta maaf, kita boleh cuba 15 minit untuk dapatkan 11 peristiwa ni, insya-Allah cuba. InsyaAllah. Yang pertama Nabi nampak orang yang bercucuk tanam, kemudian ia menuainya. Dan ia terus menuai, besok dia tuai, besok tuai. Peristiwa ni sedangkan Allah sebut 1 malam. Bukan 1 malam pun. Ayat apa? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Allah guna kalimat lailan, bukan lail. Al-lail 1 malam. Kalau lailan
cebisan daripada waktu malam. Sikit je daripada waktu malam tu. Allah ambil malam tu sikit saja untuk berjalankan Muhammad. Tapi Muhammad pergi tengok tadi apa? Orang yang tanam pagi hari, petang dia menuai. Mana dah setengah hari dah kat situ. Dia tengok orang tu bertanam, petang dia menuai, kemudian besok tuai. 2-3 hari ke ni cerita dia? Memang 2-3 hari Nabi nampak, cuma diperlajukan. Tabarakallah ta'ala. Besoknya datang lagi, besok datang lagi menuai. Nabi tanya pada Jibril, "Ya Jibril, ma tamsil haza?" Jibril, apakah perumpamaan ini ataupun apakah kiasan daripada pertunjukan ini? Kata Nabi SAW, "Ya Muhammad," kata Jibril, "Ya Muhammad, inilah ganjaran dan balasan umatmu yang mereka itu tadi fi sabilillah, dengan diri dan harta mereka ke jalan Allah." InsyaAllah. Ini dia. Mereka tu diganjarkan oleh Allah dengan satu kebaktiannya atas jalan Allah dengan 700 kali ganda. Itu kiasannya, bukan maknanya alah ustaz, tak ndaklah ustaz bersedekah, berinfak apa. Dalam cerita tu kan kata orang tu bertani kemudian menuai. Ya. Saya nak berehat bukan nak berkebun. Dia kata dia nak berehat bukan nak berkebun. Itu tamsil, bukan kata kita di syurga kena pergi berkebun. Tak, tamsil mana perumpamaan, kiasan saja. Maka ketika itu kata Rasulullah, itulah dia. Kata Jibril, itulah dia perumpamaan umatmu yang mereka itu berjuang fi sabilillah dengan diri dan harta mereka. Dua benda, syarat dia dua benda, harta dan diri mereka. Itu sebab Allah sebut dalam firman-Nya, apa kata Allah? Innallaha ishtara minal mu'minu anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari diri orang mukmin tadi, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, dengan bayarannya syurga. Di seseorang yang nak mendapatkan syurga sebagai nilaian bayaran, dia mesti menjual dua benda pada Allah Ta'ala. Apa yang perlu dijual pada Allah? Dirinya dan hartanya. Dia kena jual. Itu sebab Nabi SAW ketika peristiwa hijrah, kan Nabi sampai ke rumah Sayyidina Abu Bakar, lalu bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, adakah tunggangan untuk kita pergi bergerak?" Maka Abu Bakar petunjuk, "Ini ya Rasulullah, saya dah siapkan 2 ekor unta yang terbaik untuk perjalanan kita." Maka memang unta tu unta yang terbaik dalam bangsa Arab. Sebab Abu Bakar memang penjual unta. Abu Bakar ni saudagar unta. Itu sebab namanya Abu Bakar. Nama dia bukan Abu Bakar, sama macam Abdul Muttalib tadi. Nama Abu Bakar ialah Abdullah bin Abi Quhafah Osman. Tu nama dia. Abu Bakar tu kunyah, iaitu bapa kepada Bakr. Al-Bakrah tu mana anak unta. InsyaAllah. Al-Bakrah anak unta. Dalam satu riwayat lagi, Bikrun, iaitu bapa kepada anak dara. Kerana Abu Bakar dia bela 2 anak perempuan namanya Aisyah dan Asma. Ketika orang Arab sedang membunuh perempuan-perempuan, mereka ni jaga anak perempuan. Jadi dia diselamatkan dengan nama Abu Bakr, iaitu bapa kepada anak dara, dan satu Abu Bakrah, iaitu bapa kepada anak-anak unta. Sebab dia peniaga unta dia banyak beranak. InsyaAllah. Sebab kita tak jarang dengar cerita Nabi Muhammad pergi berdagang ke Syam. Kita jarang dengar Sayyidina Abu Bakar berdagang ke Syam atau pergi meniaga ikut Nabi SAW. Tak. Kerana dia ni ialah peniaga kenderaan. Peniaga kenderaan. Kenderaan waktu tu kan unta. Macam dia ada kedai kereta lah kita kata. Masya-Allah ta'ala. Orang akan datang pada Bakar membeli. InsyaAllah. Baik. Jadi ketika membeli unta, apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, ada tak tunggangan? Ada ya Rasulullah, dah siap dah. Maka ketika itu apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, kam saman haza jamal. Ya Abu Bakar, berapa harga unta ni? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, untuk tuan percuma. InsyaAllah. Rasulullah tanya lagi, ya Abu Bakar, berapa harga unta ni? Ya Rasulullah, unta ni untuk tuan percuma. InsyaAllah. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, berapa harga unta ni? Abu Bakar dah lebang libu agaknya. InsyaAllah dengar apa tu 3 kali nanya. Dia pun kata, ya Rasulullah, harga unta ni sekian-kian dinar, tapi untuk engkau percuma. Dia cakap. Harga dia begini, tapi untuk engkau percuma. Rasulullah celuk poket, Rasulullah keluarkan duit sebagaimana amount yang disebut oleh Abu Bakar, dibayar pada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aku bayar unta ni, insyaAllah. Ya Rasulullah, untuk tuan percuma, kata insyaAllah. Ya Abu Bakar, innallaha ishtara minal mu'mini anfusahum wa amwalahum. Ya Abu Bakar, Allah Ta'ala nak bagi syurga pada seseorang itu, mereka yang berjalan ke jalan Allah dengan harta dan dirinya. Aku tak nak pergi percuma. InsyaAllah. Ustaz, nampak Ustaz datang pun pakai kereta kecil ni, masih ambil Volvo sebiji Ustaz. Berapa harga Volvo ni ajar kan? Percuma je Ustaz. Berapa harganya ya insyaAllah? Percuma Ustaz. Berapa harganya? 200 Ustaz. 200,000. Keluar 200,000. Ada. Jangan mimpi lah insyaAllah. Kalau kita sekali cakap, orang tu cakap sekali je, Ustaz, saya bagi Ustaz. Ya ke? Terima kasih. Terus start.
Tak nak tanya lagi, takut berubah fikiran. Tabarakallah ta'ala, masya-Allah. Tapi Abu Bakar dia sungguh-sungguh ditanya oleh Rasulullah, berapa harga ni wahai Abu Bakar? Harganya begini-begini. Rasulullah bayar. Tu sebab ada jenis individu, kalau diajak semayang ke, diajak buat program ke, datang je. Ajar-ajar, insya-Allah malam ni kita buat mulai sembahyang tasbih. Kita nak buat 3 round, kata dia. Round pertama 300 tasbih, round kedua 300 tasbih, round ketiga 300 tasbih. Dan akhir tu kita munajat dengan 100 tasbih. Kita nak buat malam 1000 tasbih. Kata macam tu berAllah Taala. Boleh, kata hajar semua, insya-Allah. Datanglah sembahyang tasbih 1000 tasbih sekalipun. Program kita kuliah duha insya-Allah sampai pukul 12. Boleh. Dia boleh saja. InsyaAllah ajar-ajar kita cadang kita nak buat pusat muslimat kita. Kos kita ialah sebanyak 120,000. Senyap je. Saya nak ajak semayang ke ajak apa boleh. Duit-duit jangan Duit-duit jangan. Ada apa itu? InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Maknanya dia boleh peruntukkan diri dia untuk je Allah, tapi harta tak boleh. Atau ada orang bila dengar ada program, ada peluang infak sedekah, berapa perlu? Kita perlukan 80,000 nak siapkan bilik pengurusan jenazah. Nah, saya bagi 85,000. Minta 80, dapat 85. Kenapa lebih 5,000? Kalau ada lah emergency case, kata dia, pakai 5,000 lagi, insya-Allah. Allahu akbar, terima kasih banyaklah ya. Nanti jemputlah datang masjid. Tak apalah, kalau nak apa-apa cakap dengan saya, tapi jangan nak ajak-ajak saya pergi masjid. Saya boleh bagi sedekah boleh, tapi nak ajak buat program kan, minta maaf, saya tak ada masa untuk itu, kata insya-Allah. Makna ada orang dia boleh bagi harta, dia tak boleh bagi diri pula. Kata barakallahu ta'ala diri boleh, tak boleh, minta maaf saya sibuk. Tapi nak apa-apa cakap je. Ni PA saya, nanti bagi tahu pada dia, nanti dia akan sampai pada saya akan bagi berapa dak, insya-Allah. Ada. Tapi yang Allah Ta'ala nak bagi syurga tu pada siapa? Orang yang diri dan hartanya, dua-dua dia boleh bagi pada Allah Ta'ala, insya-Allah. Yang ni yang mahir, kalau dia orang Perak mahir ni demo ni, insya-Allah tabarakallahu ta'ala Itulah yang Nabi nampak, orang yang menanam dan orang yang menuai. Tanam tu dia peruntukkan diri dia untuk menyangkul tadi. Kemudian hasilnya tu tadi daripada harta yang pernah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi seronok dapat tengok. Kedua, Nabi SAW lalu ke satu kawasan yang mana Nabi tercium harumnya bau tadi, insya-Allah. Ramai kata cerita ni cerita dalam syurga. Tak, ni cerita pasal Isra' je. Belum lagi Nabi ke syurga lagi ni. Ni masih Isra'. Dalam rentetan perjalanan tu Nabi nampak bayangan tu tadi. Macam mana saya nak gambarkan? Kalau ibu-ibu pernah tengok lah. Ini semua ibu-ibu saya tak tahulah tengok ke tak tengok. Pernah tengok Doraemon. Cerita Doraemon kan, insya-Allah. Kan dia buka laci, dia masuk dalam laci tak? Dia masuk dalam laci tu kan dia naik kereta. Dia berjalan pergi masa lain. Tapi sepanjang perjalanan, kalau kita tengok dinding itu kan ada gambar jam. Muhammad berjalan, walaupun perjalanan itu kata orang sekelip mata, memang betul dia boleh pergi pada masa yang sama di tempat lain. Tapi ketika perjalanan, dia menyaksikan apa yang ada di kiri kanannya. InsyaAllah. Itu Nabi nampak. Bila Nabi nampak, Nabi tanya. Nabi nampak, Nabi tanya. InsyaAllah. Tapi kali ini bukan nampak, kali ini tercium. InsyaAllah. Apa yang harum sangat ni, wahai Jibril? Maka kata Nabi SAW pada Jibril. Jibril pun jawab, ya Muhammad, inilah haruman yang datang dari perkuburan keluarganya Masyitah. InsyaAllah. Masyitah tu siapa dia? Masyitah ni bukan nama orang. Masyitah ni gelaran nama Masyitah, tukang sikat rambut. Tukang sikat rambut dia panggil Masyitah, insyaAllah. Dia ada nama lain. Perempuan tu ada nama lain, insyaAllah. Masyitah tu mana tukang sikat rambut, insyaAllah. Maka disebut Masyitah tu dalam bahasa Arab, insyaAllah. Sedangkan dia kan orang duduk dalam bangsa Kipti, Mesir, insyaAllah. Dia ada nama Mesir dia, insyaAllah. Maka ketika bagaimana boleh berlaku kisah mereka ni? Ketika disebutkan satu hari Masyitah ni menyikat rambut anak Fir'aun, insyaAllah. Dia kan tukar sikat rambut, insyaAllah. Bila dia tukar sikat rambut anak Fir'aun, ketika dia sikat tu terjatuh, insyaAllah. Bila sikat tu terjatuh, dia kata Bismillah wa la'anat ala Fir'aun, insyaAllah. Dia sebut kopi itu, orang melatah, insyaAllah. Ya Allah, astagfirullah. Kopi itu macam Allah, kata dia. Dia kata dengan nama Allah binasalah Fir'aun. Orang itu kata dia, insyaAllah. Anak Fir'aun dengar terkejut. Ya Masyitah, wahai tukang sikat, apakah dalam dunia ni ada Tuhan lain selain bapa saya? InsyaAllah. Jadi apakah di sini bukan makna anak Fir'aun tu jahat, tak? Jangan kita kata anak Fir'aun jahat. Mentang-mentang bapa dia jahat, satu keluarga kita jahatkan. Tak boleh. Apa itu? Kan isterinya Asyah, seorang perempuan salihah, insyaAllah.
Jadi anak Fir'aun ni dia bertanya kepada Masyitah tadi persoalan yang dia tak tahu. Ya Masyitah, apakah dalam dunia ni ada Tuhan lain selain bapa aku? Kerana ketika mana anak Fir'aun duduk dalam istana, yang didoktrin pada minda dia hanyalah bapa dia Tuhan. Aku tak pernah dengar ada Tuhan lain. Maka dia tanya pada Masyitah, adakah Tuhan lain selain bapa aku? Maka Masyitah pun terus terang, ya ada Tuhan lain yang dibawa oleh Nabi Musa, namanya Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Anak Fir'aun tanya pada Masyitah, wahai Masyitah, boleh tak aku nak sahkan cerita ni pada bapa aku? InsyaAllah. Itu maksudnya, aku nak tanya bapa aku sendiri. Aku nak tanya betul ke macam ni? Kata Masyitah, ya tanyalah. Kalau tak percaya, pergi tanya. InsyaAllah. Maka anak Fir'aun pergi pada Fir'aun, bukan mengadu. Banyak orang cerita anak Fir'aun pergi mengadu. Ya, Masyitah kata ada Tuhan lain. Tak, bukan. Anak dia ni datang pada Fir'aun, dia bertanya, wahai bapa aku, benarkah ada Tuhan lain selain engkau? InsyaAllah. Mana dia tanya, adakah Tuhan lain selain engkau? Maka Fir'aun pun terkejut. Mana kau dengar cerita ni? Mana kau tahu? Masyitah bagi tahu. Masyitah bagi tahu. Dipanggil Masyitah. Dengan Fir'aun marah, jerih mata. Ya Masyitah, apa yang kau ceritakan kepada anak aku? InsyaAllah. Maka diceritakanlah tentang kebesaran Allah, Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya. InsyaAllah. Ketika itu Fir'aun pujuk. Bukan kata Fir'aun bunuh. Pujuk dulu Masyitah. Masyitah, balik kepada agamaku. Kau dah lama dah duduk dengan aku dalam istana. Aku dah jaga kau elok-elok macam keluarga, masya-Allah. Takkan kau mengkhianati aku? Dipujuk tak nak. Maka diugut, kalau kau tak nak, aku bunuh kau. Subhanallah ta'ala. Bunuh pun tak apalah, kata dia. Sebab aku tak nak ada virus dalam istana aku. Fir'aun ni sayang Masyitah, bukan tak sayang. Dia bukan zalim macam dia sayang Masyitah. Masyitah ni umpama bibi yang sangat paling berharga dalam istana Fir'aun. Kenapa? Sebab Fir'aun tak ada masa jaga anak. Anak-anak Fir'aun dijaga oleh Masyitah. Jadi Masyitah tu umpama ibu macam kita lah, sibuk bekerja, anak bagi pada bibi. Bila bibi nak balik Endon, teriak anak, tak nak bibi, jangan tinggal dia. Nangis dia. Itu Masyitah punya keadaan kalau kita nak bayang. Ketika Fir'aun nak bunuh, Fir'aun nasihat lagi, pujuk. Dah duduk di atas jelaga untuk ditolak. Duduk di atas pelantar untuk ditolak dalam kawah berisi air panas tadi. Ketika itu datang lagi seorang yang diutus oleh Fir'aun supaya pujuk. Janganlah beragama, marilah balik kepada agama Fir'aun. Tanda. Bila tanda diturunkan satu-satu suami dan anak-anak dia. Dia ada 2 orang anak, Masyitah ni. Dilempar suaminya dalam periuk berisi air mendidih. Dan satu dua kata, minyak mendidih. Lalu tergorenglah akan suami ni dalam tu. Dia tengok suami dia kena goreng. Satu barakallah. Dia di atas, kuali kat bawah. Campak seorang, goreng. Murtadlah wahai Aisyah, murtadlah wahai Masyitah. Tak nak. Ditolak anak sulungnya pula masuk. Tengok dengan mata dia, ditolak anaknya masuk. InsyaAllah. Goreng anak depan mata, meleleh air mata. Boleh buat apa? Tak boleh. Tengok saja, insyaAllah. Murtadlah ketika nak ditolak anak dia yang kecil lagi. Anak tu tengah menyusu lagi, insyaAllah. Dokongnya anak nak ditolak. Ketika tu dia terfikir, alangkah baiknya aku berpura-pura saja, kata insyaAllah. Aku pura-pura sembah Fir'aun, tetapi hatiku masih Allah Ta'ala, supaya anakku selamat membesar. Subhanallah Ta'ala. Takdir Allah, budak tu bercakap, wahai mak, terjun, kata. Syurga dah depan mata, kebenaran dah ada. Apa yang ditangguhkan lagi dalam penghidupan kita? Maka mak Masyitah nampak anak ni tadi. Lalu dia kata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku meminta kepada engkau dengan satu permintaan. Kau bunuh kami sekaliannya dan engkau tanamkan kami dalam satu lahat. Subhanallah Ta'ala. Kami tanam sekali. Kata Fir'aun, kerana engkau daripada orang istanaku, ku perkenankan. Tu ditanam Masyitah tu dalam satu lahat, bukan dibuang. Subhanallah Ta'ala. Maka ketika itu ditolak Masyitah. Fir'aun sedih ketika Masyitah tolak tu. Sedih. Sebab dia rasa kehilangan keluarga. Tapi kerana keegoan dan kejahatannya, dia membunuh juga. Subhanallah Ta'ala. Maka matilah Masyitah dengan anaknya. Ada dalam sejarah silam 4 bayi yang bercakap. Tadi mula kita kata Nabi Isa bercakap. Yang kedua, anak kepada Masyitah bercakap. Yang ketiga, Juraish, iaitu seorang laki-laki yang didoakan oleh maknya didatangkan fitnah dengan seorang pelacur yang mengandung. Bawa anak. Lepas tu anak tu bercakap, Juraish ni bukan bapak saya ialah gembala kambing. Dan yang keempat, siapa dia? Iaitu bayi daripada dayang istana Nabi Yusuf alaihissalam ketika menjadi hakim di atas perbalahan Khadijah, Zulaikha dan juga Nabi Yusuf koyak baju tadi tu. Tu dia ibu indah rahmatullah subhanahu wa ta'ala.
Dua, Nabi tengok Allah beruntung masyitah dengan haruman yang baik kerana ia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu perjalanan kedua. Tadi Ustaz kata sebelah, dua je sempat. Allah ta'ala anu. Jadi sebab kita melihat perjalanan Isra wal Mi'raj ini sejam setengah dah ni, tabarakallah taala anu. Tak cukup, kata masya-Allah tabarakallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pelbagai lagi dengan ancaman, dan di dalam Isra Nabi melihat 40 siksaan yang dikenakan ke atas wanita. Wanita aja 40 siksaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok di dalam perjalanan itu. Namun bukan kita nak kisahkan kisah yang demikian rupa, kita nak mengambil ibrah. Apa ibrah perjalanannya? Salah satu ibrah yang besar iaitulah ibrah perintah sembahyang, perintah solat. Kerana Nabi SAW menyatakan as-salatu miftahul jannah, solat itu ialah anak kunci syurga. Ustaz, tak biasa dengar hadis ni. Biasa kita dengar apa nama la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah itu anak kunci syurga. Betul. La ilaha illallah itu replikanya tu tadi, kunci itu tadi. Kunci itu dah ada kat tangan, tapi kunci itu kunci lurus je, kunci tak bergigi kita panggil. Maka solat itulah yang akan membentuk gigi kunci tadi. Kalau gigi itu berlainan, katalah Jah bawa kereta, tiba-tiba kawan sebelah, Jah pinjam kunci kereta kamu, ngapa pula? Dicucuknya ke kereta dia. Tetap tak hidup kereta dia kerana kunci orang lain. InsyaAllah. Jadi tu sebab tiap-tiap orang yang ada anak kuncinya membentuk gigi kunci tadi dengan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu solat tinggal, hilang satu mata gigi. Nak buka pintu syurga tak boleh. Anak kunci udah di tangan dah. Tapi nak buka apa pintu bilik saya tak boleh buka ni? Kerana giginya tak cukup. Itu sebab walaupun baginda Nabi dipanggil naik ke langit, sebelum daripada tu Nabi dah tengok azab orang meninggalkan sembahyang. Pada sembahyang tak dapat lagi ni. Tapi azab untuk orang yang nak meninggalkan sembahyang dah ada. Apa azab yang Nabi nampak? Nabi nampak ada seorang yang mana dia menghentakkan kepalanya pada batu. Dia ambil batu, dia hentak kepala dia, pecah kepala dia. Kemudian berkesepai otak dia, kemudian bercantum balik kepala dia tadi. Dia hentuknya lagi. Kata, ya Muhammad. Kata Muhammad, ya Jibril. Siapa tu Jibril? Kenapa dia buat begitu Jibril? Jibril tengok, maka Jibril pun kata, ya Rasulullah, itulah perumpamaan umatmu yang berat kepalanya daripada mendirikan solat. Subhanallah ta'ala. Disebabkan kepalanya berat daripada solat, Allah pecahkan kepala dia. Subhanallah ta'ala. Cantum balik, pecah lagi. Cantum balik, pecah lagi. Apakah dia seperti kita hari ni kena rotan sakit, besok kena rotan sakit, lusa dah tak sakit, dah jadi kulit penyu? So, tak. Bila dia sakit, bertambah sakit kepala-kepala mereka itu tadi. Ada juga yang Nabi SAW nampak pula orang yang mana dia itu adalah daripada kalangan orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah dalam sungai darah. Darah banyak, kemudian dia lemah dalam darah. Mana boleh, sungai bolehlah berenang, darah melikat. Dia tarik tak lepas, tapi nak lemah. Dilempar batu pada dia, dia makan batu. Bila dia makan batu, makin tenggelam. Tapi dia naik. Dia makan lagi, tapi tenggelam, naik lagi. Nabi kata, siapa ni? Ya Jibril. Ya Muhammad, inilah perumpamaan umatmu yang pemakan riba. Dia sudah lemas dengan perbuatan tadi, tapi dia masih makan dengan riba tu tadi, iaitu ambil hak orang lain. Itu sebab kita berharap pada Allah, ya Allah, jadikan kami daripada kalangan hamba-Mu yang sentiasa taat dalam beribadah. Jadikan hamba-Mu yang sentiasa mengambil pengajaran. Itu sebab dalam wuduk, apa kata dia? Kita saat membasuh telinga ni kan, kita doa, Allahumma ini, wahai Allah, jadikanlah telingaku ini barang yang mendengar kebaikan dan mudah untuk mengamalkan. Telinga ni dengar baik, ya Allah, mudah nak amalkan. Ya Allah, jadikan telinga aku dapat mendengar pemanggil syurga ketika memanggil masuk syurga. InsyaAllah. Itu kita minta pada Allah Ta'ala, jadi telinga kita supaya telinga yang mendapat respon paling awal untuk menggerakkan hati supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam masalah solat, ketika dia buat rumah. Ni rumah dah siap ni, batu-batu susun. Kemudian dia letak satu lumpur, tinggal angkat satu batu. Dia angkat satu batu, nak letak dah ni. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia langsung lepaskan batu dia terus pergi masjid. Orang tengok keadaan tu, orang tanya kepada dia, ya Fulan, bukankah kalau engkau meletakkan seketul batu tadi, rumah engkau dah siap? Ya Allah. Sekarang rumah engkau tak siap. Jangan bayang batu-batu apa kita. Batu-batu Arab tu lah macam batu blok tu. Masya-Allah Ta'ala. Kalau engkau letak satu batu, rumah engkau dah siap. Kenapa engkau tak meletak batu tu? Masya-Allah, letakkan je lah batu tu. Kata dia, saat tu aku memang nak letakkan batu. Masya-Allah. Tapi aku mendengar Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
lalu aku meninggalkan bata tadi, langsung pergi menyahut panggilan Allah, kerana aku tidak mahu menjadikan bata itu lebih besar daripada Allah. Ya Allah. Kalau aku mendahulukan bata, berarti aku telah membesarkan bata daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Maka ada sahabat yang pegang cangkul, ketika mengangkat cangkul, Allah Akbar, tak ada letak cangkul, dia lepaskan belakang. Insya-Allah. Lepas cangkul tu belakang, terus dia pergi masjid. Orang kata, kenapa kau tak letak je cangkul tu elok baru kau pergi? Kalau kita cangkul tengah terangkat, dia lepas cangkul, dia pun pergi. Insya-Allah. Letak dulu cangkul elok. Dia kata, aku tak mau cangkul tu lebih besar daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala. Dalam, bolehkah kita, sekejap je kita letak dulu. Macam matilah. Bila Allah Ta'ala panggil, aku terus pergi, kata dia Masya Allah. Bila kematian datang, bolehkah malaikat kejap, satu saing je lagi ni, nak bagi wasiat. Gitu je bentuk dia, boleh? Tak boleh, dia ambil terus. Berapa itu je, Masya Allah. Tak ada penangguhan. Kalau kata nak letak ke sini, malaikat ambil nyawa, belum perjalanan dah terlepas dah, tak sempat sampai. InsyaAllah. Tapi kita menyangka kita penuh dengan kesempatan penangguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman para sahabat. Saya takut juga kan, cakap-cakap yang cakap pun tak buat. Subhanallah taala. Minta lindung pada Allah, kita diberikan himmah, kekuatan, diberikan oleh Allah Taala daya dan upaya dalam melaksanakan taat. Itu sebab banyak-banyaklah kita baca satu amalan Nabi SAW, iaitu la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Kata Nabi, itulah hauqalah. Zikir hauqalah itu la haula wala quwwata illa billah. Zikir itu adalah, kata Nabi, obat bagi 99 penyakit. Dan seringan-ringan penyakit itu adalah duka cita. Kita minta Allah lembutkan hati kami, jadikan kami dalam keadaan tenteram. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau daripada putus asa dan duka cita. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, daripada ajzi, lemah tubuh badan, wal kasal, dan malas dalam melaksanakan ibadah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, daripada, dan aku minta lindung pada Engkau daripada kerakusan mengambil harta dunia dan jadi orang yang bukhul, berkira-kira ketika mana menginfakkannya. Allahumma Allah, wahai Allah, jadikan kami dalam kalangan hamba-Mu yang beribadah, insya-Allah. Jadi itu dia sedikit cerita kita bagi is lah, belum ra' lagi, insya-Allah. Dia baru is. Ra' tu bila dah sampai ke Masjid Aqsa. Ni tak sampai lagi, dia baru sampai Baitul Laham baru. Masjid Aqsa tak sampai lagi. Jadi kita tak pernah mengisra' jugalah, isra' kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita mudah-mudahan dapat mengambil iktibar, boleh ambil pengajaran dalam rentetan perjalanan Rasulullah SAW yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan pengajaran dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sindiran yang Allah Taala berikan kepada umat manusia agar mereka sedar dan mereka balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya tangguh ibu-ibu rahmatullah taala, minta izin dalam 1-2 minit kalau ada yang ingin bertanya soalan. Falyatafaddal ma'jura. Tak ada lah Ustaz, kata dah udah lebih ni, saya cadang nak pergi kenduri kahwin dengarnya, kata Masya Allah Ta'ala. Udah telajak cerita macam seronok pula, galik dengarnya, kata Masya Allah. Jadi kalau tak ada soalan, sekadar itu saja dulu ibunda rahmatullah Ta'ala, ayah anda ibunda rahmatullah Ta'ala sekalian. Salah silap tutur bicara saya, apa yang saya sampaikan kira tidak bertepatan murad kitab, salah pandangan para ulama, pada Allah Jalla Jalalul Azam saya minta ampun. Pada barisan ibunda rahmatullah sekalian, saya menyusun 10 jari, mohon maaf atas kesilapan dan tutur bicara sekiranya tidak bertepatan dengan adab sebagai seorang anak kepada seorang ibu, seorang anak kepada seorang ayah, dan seorang adik kepada seorang abang dan kakak. Kepada Allah saya minta ampun, dan sekiranya perkataan saya ini menyalahi daripada apa yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam dan Adat Melayu Perak dan bersalahan dengan Majlis Fatwa Negeri Perak, maka saya mohon ditegur dengan teguran bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal 'ilmi la yanfa' wa qalbi la yahsha' wa 'amalu la yarfa' wa du'a la yasma'. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim, tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah al-asr.